Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul wa ma'mul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdhal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Bijahi sayyidil awwalin wal akhirin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada muka surat 36, iaitulah fasal berkenaan dengan istinja. Maka kata pengarang rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilaini bil ma'i aw bil hajar. Baik, dia kata wa yajibu, dan yajibu al istinja'u min kulli ratbin. Wajib untuk kita ni beristinja. Tetapi wajib di sini bukanlah wajib segera, tak. Dia tidak la fauran, bal inda khawfi tadammukhi bin najasah. Okey. Bahkan dia ni kita wajib menyuci ni, cuci najis ni wajib. Tetapi dia yang najis yang dimaksudkan di sini ni, istinja ni ialah najis yang keluar daripada kemaluan kita. Okey, dia ada dua. Perbahasan berkenaan dengan menyuci najis ni dia ada dua. Pertama iaitu dalam fasal istinja ni. Yang kedua nanti dekat fasal belakang ni, fasal tentang izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi apa beza antara dua bab ni ataupun dua fasal ni? Bezanya ialah istinja ialah menyuci benda yang keluar daripada kita. Okey. Istinja ialah menyucikan apa yang keluar daripada diri kita, daripada sama ada kubul ataupun dubur. Adapun izalatun najasah, dia ialah perbahasan berkenaan dengan najis secara umum, iaitu najis-najis yang kita tengok kat luar, najis yang kena kat pakaian, okey, najis yang kena kat badan yang bukan daripada diri kita, ataupun najis yang daripada diri kita tapi bukan daripada kemaluan kita. Contohnya kena muntah, kena darah, nanah. Okey, itu semua dibincangkan dalam bab apa? Izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Tapi di sini bila sebut istinja, hilangkan najis juga, tetapi khusus hilangkan najis di tempat dia keluar tu, iaitu kubul ataupun dubur, kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Itu maksud dia. Dan menyucikan najis ni, menyucikan najis istinja ni, dia tidak wajib segera. La fauran, disebut sini tidak wajib. Dia wajib, cuci tu wajib. Sebab haram untuk kita ni berlumur dengan najis. Tetapi adakah wajib terus-terus kena basuh? Tak wajib. Okey. Bahkan kita wajib basuh tu ketika kita takut akan berlumur, akan kotorkan diri kita dengan najis. Kalau kita tak basuh, nanti contoh kencing tu mengalir ke tempat lain, ataupun najis kalau kita buang air besar tu, najis buang air besar tu, dia akan pergi ke tempat lain. Ketika itu baru wajib. Kalau tak ada benda tu, dia tak wajib lah basuh, kecuali bila nak sembahyang. Kecuali bila nak solat. Boleh? Baik. Jadi sebab tu dia kata yajibul istinja, wajib kita beristinja. Min kulli ratbin, daripada setiap benda yang basah. Okey, benda yang basah yang mulawith. Mulawith ni kotor.
Okey, ratbin ni benda basah yang kotor. Okey, yang mana benda basah ni kharijin min ahadis sabilain. Okey, yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan lah. Walau nadiran. Walaupun dia tak biasa keluar tapi dia keluar. Contohnya kadami walau min nahwi haidin. Contohnya seperti darah. Okey, contohnya seperti darah. Jadi biasanya darah ni tak biasa keluar. Kan? Hatta even orang perempuan pun darah haid tu dia kena cuci. Dia tak boleh biar je. Walaupun dia memang tak wajib sembahyang lah, tapi dia wajib istinja agak. Kan? Tapi bukanlah setiap waktu kena istinja, tak. Bila dah banyak kan, dia nak tukar pad tu, dia basuh lah. Tapi basuh tu hukum dia wajib. Okey, basuh tu hukum dia wajib. Okey. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata basuh khariji min ahadis sabilain. Nak basuh dengan apa tu? Kan, nak cuci, nak istinja dengan apa? Dia istinja ni dia ada dua cara. Dia ada dua kaedah, bukan dua cara. Ada dua alat untuk menyucikan, untuk beristinja. Pertama guna air. Okey, pertama guna air, dan ini umum. Daripada zaman Nabi Adam sampailah ke kita memang guna air lah. Okey, ini umum. Tetapi yang kedua, ini khususiat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat lain tak ada, iaitu apa? Kita panggil istinja mengguna batu. Atau istilah yang lebih khusus nama dia istijmar. Istijmar, iaitu beristinja guna batu ataupun yang sama makna dengan batu. Alright? Baik, saya sekejap lagi dia akan sebut. Jadi sebab tu dia kata yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain bil ma'i, dengan air, ataupun bil hajar, ataupun dengan batu, ataupun yang ni ialah sifat yang sama dengan batu. Apa dia? Jamidin. Jamidin di sini dia sebut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa? Sesuatu yang beku. Jamid ni biasa disebut beku lah. Sebab apa? Jamid ni lawan bagi ma'ik. Ma'ik ni cecair. Okey, ma'ik ni cecair, jamid ni beku. Biasanya diberi contoh yang biasa dia kadang-kadang sejuk, kadang-kadang cecair, kadang-kadang beku ni apa? Minyak. Minyak ketika mana dia cecair, kita panggil dia apa? Ma'ik. Dia tu sejenis ma'ik. Okey, cecair. Bila minyak ni beku, dia jadi apa? Dia panggil jamid. Biasanya disebut jamid lah. Mentega tu kan? Mentega tu kan minyak. Jadi dia jadi beku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma saya lebih suka terjemah jamid ni dengan apa? Solid. Dengan apa? Solid. Sebab kalau kita sebut beku, nanti orang faham benda tu keras. Betul tak? Kalau sebut beku, tuan-tuan faham apa? Kita faham benda yang paling cepat dengan kita apa dia? Benda beku ni apa? Ais lah. Betul? Ais keras kan? Tetapi dia tak semesti keras macam ais untuk jadi benda yang nak digunakan untuk bersuci. Sebab apa? Tisu pun boleh. Sebab tisu cukup syarat. Okay? Tisu ni kan cukup tak syarat untuk istinja? Boleh. Dia sama hukum macam batu. Tapi ustaz, ni lembut ni kan? Batu kan keras. Tak, dia bukan maksud lembut keras di situ. Maksud jamid tu ialah dia solid. Boleh? Dia solid. Jadi tisu ni solid tak? Solid. Jadi boleh. Jadi dia sifat batu tu bukan sifat keras tu, tak. Sifat dia tu sebagai solid. Dia bukan cecair. Kalau cecair tak boleh. Selain air tak boleh digunakan untuk istinja. Kalau cecair mesti kena guna air saja. Hand sanitizer ke, minyak ke, sabun ke, apa semua tak boleh. Dia mesti kena guna air mutlak. Boleh? Baik. Tetapi kalau benda yang solid ni, apa yang sama sifat dengan batu? Apa sifat batu? Dia ada 4. Pertama ialah dia solid, jamid ni. Yang kedua dia tahir. Benda yang solid ini mestilah suci. Ada tak boleh benda solid yang najis? Ada tak benda solid yang najis? Ada. Kan? Kawan saya cerita, wallahu alam. Saya tahulah dia reka cerita ke sebab nak bagi kuliah ke apa kan. Tapi dia cerita ada orang tu kan, kalau kita pergi haji, selepas daripada kita wukuf di Arafah, kita akan mabit di Muzdalifah. Betul?
Kita akan mabit di Muzdalifah. Siapa dah pernah pergi haji? Belum ke? Haji? Dah pernah pergi? Kan? Dah pernah pergi haji. Jadi kita nak kutip batu kat mana untuk melontar? Dekat? Kat Muzdalifah lah. Antara sunat mabit di Muzdalifah ialah kita kena kutip batu untuk kita melontar kat Mina nanti. Okey? Jadi kita akan kutip batu malam tu lah. Tapi sekarang dah tak ada batu dah tuan-tuan. Habis batu habis dah. Sebab apa ni? Saudi dia dah kutip dah. Dan dia dah bagi siap-siap. Waktu saya pergi 2018 tu dia bagi siap dah. Dia bagi uncang siap dah. Dia bukan bagi uncang je, dah uncang tu ada isi dah, siap. Batu tu dia bagi terus. Kan. So senang kerja. Okey. Tapi dulu sunat lah, kita cari jugalah. Tapi memang payah sebenarnya tak jumpa batu ni. Tapi kat situ tak jumpa lah batu tuan-tuan. Memang tak ada, batu tak ada, habis. Yalah 3 juta orang kutip. Kan memang hilang lah habis kan. So Allahumma salli alaihi wasallam tak ada batu. Cumanya ada orang tu dia dululah cerita dulu dia kutip. Jadi dia kata bila dia melontar tu baling batu dekat jamrah tu melekat dekat dinding. Ustaz, macam mana batu melekat? Rupanya dia kutip tu tai kambing kan. Tai kambing ke tai unta dah keras. Jadi bila baling tu melekat lah. Nampak keras dia tu macam batu. Sebab tu kawan-kawan kami kata, dia kata kalau kutip batu tu letak dulu dalam botol, kemudian ambil air cuci, goncang-goncang supaya kalau tai tu dia larut lah. So betul lah yang kita ambil tu batu. Okey, tu jadi ceritanya nak guna alat untuk istinja mesti dia keras, dia solid, yang kedua dia mesti suci. Dia tak boleh najis. Dalam masalah istinja tak boleh najis. Tapi nanti dalam masalah samak, menyamak kulit kan, yang tu tak apa najis. Sebab orang dulu menyamak kulit kan, kulit contoh tangkap rimau, tak boleh lah tuan-tuan, haram kan. Tangkap rimau ni illegal, boleh kena tangkap kan. Apa denda kena kau tangkap rimau? Tak tahu. Putrajaya ni tak ada rimau kan. Macam mana? So tak tahulah kita pun, saya pun tak tahulah apa hukuman dia. Tapi yang saya tahu illegal lah, tangkap rimau ni illegal. Ala kulli hal, kita tangkap. Jadi kita kata nak buat macam mana ni? Kita nak ambil dia punya kulit dia tu. Jadi boleh tak pakai kulit dia tu? Tak boleh. Boleh pakai kulit tapi bulu tak boleh lah. So cari binatang yang tak ada bulu. Apa binatang tak ada bulu? Buaya. Buaya tak boleh makan. Kan? Jadi dia punya kulit tu boleh pakai? Boleh. Okey. Jadi macam mana nak pakai? Kena samak dulu. Samak tu maksudnya apa? Hilangkan dia punya fudalat. Hilangkan dia punya lemak-lemak, dia punya daging-daging yang ada kat kulit tu sampai dia kering. Bila kita letak air dia dah tak berbau. Itu maksudnya dia dah suci. Itu maksud samak tu. Jadi kita boleh pakai sebab hadis Nabi kata boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Jadi kita pakailah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita apa tadi? Alat untuk menyamak tu boleh untuk guna najis, tak ada masalah. Boleh untuk guna najis. Jadi zaman dulu dikatakan dalam kitab lah, biasa sebut kitab-kitab zaman dulu, dia kata alat menyamak zaman dulu ni dia orang guna tai burung merpati. Tai burung merpati. Sebab katanya tai burung merpati ni tajam. Okay. Tai burung merpati ni tajam. Dia macam acidic lah. Wallahu alam, saya pun tak pasti, tapi dia boleh menanggalkan lemak-lemak tu. So bila dah tanggal lemak tu nanti jirus je lah dengan air untuk cuci kan. Ketika tu dia jadi mutanajis je lah. So benda mutanajis kita boleh cuci je, tak ada masalah. Boleh Baik, selesai. Kemudian dia kata itu. Pertama dia solid, yang kedua dia tahir, yang ketiga dia qali'. Qali' ni apa? Qali' ni ialah dia boleh menanggalkan. Okey, qali' ni maksudnya dia boleh menanggalkan najis tu. Jadi macam mana? Dia kena kasar sikit lah. Macam tisu ni boleh lah. Tisu boleh menanggalkan? Boleh. Macam batu, surface dia. Tapi kalau macam ni tak boleh kan? Macam ni. Ni memang suci, dia pun solid, tetapi dia licin. Boleh ke tanggalkan? Tak boleh. Okay. So benda yang licin ni, permukaan yang licin ni dia tak boleh nak tanggal. Dia akan tertinggal juga. So yang macam ni tak boleh. Tapi kalau kita pecahkan yang bahagian tajam tu, tapi kan tercucuk pula tuan-tuan bonggong tu, payah pula kan, berdarah-darah pula. Okay. So dia lah, tengoklah mana yang sesuai. Okay. Yang keempat, ghairi muhtaram. Dia itu tidak dimuliakan. Dia itu tidak dimuliakan. Kalau dia dimuliakan tak boleh haram juga. Contoh makanan. Roti
keras, solid, kan? Dia tu apa ni? Suci. Qalaq kan? Roti punya permukaan qalaq. Dia boleh menanggalkan lah. Tapi dia suci, dia mulia. Mana boleh makanan pergi cebok berak pula kan? Tak ni lah. Tak boleh. Haram. Perbuatan tu haram. Hatta bukan makanan kita, makanan jin pun tak boleh. Makanan jin apa? Tulang. Dalam kitab sebut tulang. Even tulang tak boleh juga. Walaupun tulang. Sebab apa? Tulang tu makanan jin. Kita dah tak makan lah, tapi jin makan. Jadi tak boleh juga. Okay? Sebab makanan ni kita kena respect. Boleh? Allah. Boleh. Jadi itu. Kalau benda tu dia ada 4 ciri ni, maka bolehlah guna untuk istinja. So yang zaman sekarang paling applicable sekali ni lah tisu lah. Ataupun daun, ataupun kertas, surat khabar, kan? Boleh lah. Okay. Surat khabar boleh, tak ada masalah. Wet tissue semata-mata tak boleh. Bukan sebab ketisuan dia tu, sebab wet dia tu. Sebab basah dia tu. Okay. Nanti dia akan sebut dia tentang syarat-syarat dia. Syarat dia tak boleh kena air. Syarat nak guna tisu, dia tak boleh kena air. Syarat nak guna selain air, dia tak boleh kena air. Kalau kena air, kena pakai air juga. Sekejap lagi dia akan sampai situ. Okey. Baik, jadi dia kata, bila kita tahu boleh guna 2. Satu ialah air, satu lagi ialah yang menepati 4 ciri tadi. Sama ada batu atau adik-beradik batu lah. Okey, tisu. Zaman sekarang kita kata benda yang paling senang tisu lah. Sebab tu bagus, kan? Tapi tisu ni orang kita ni suka membazir, kan? Jadi toilet-toilet pun dah tak nak letak tisu, kan? Orang kita ni pakai tisu macam apa, kan? Macam nak balut mamia dah, kan? Tarik tu, kan? Kita, sebab tu saya bagus juga. Ada orang dia ajar, dia kata, kita kalau nak lap tangan, tuan-tuan, lepas basuh tangan, betul lah, baguslah ambil tisu tu. Tapi renjihlah dulu, kan? Renjih dulu. Kita pakai satu tisu cukup. Ini tarik, pakainya sikit sekali je tu. Lepas tu tarik lagi. La ilaha illallah. Bazir. Jadi sebenarnya kalau kita kibar dah, lepas tu ambil satu cukup dah sebenarnya, kan? Jangan bazir-bazir lah, tuan-tuan, kan? Ni amalan syaitan. Okey. Baik. Tapi eloklah ada tisu tu. Bagus. Baik. Dan even kat rumah kita pun, cuma kita toilet rumah kita tak ada lah. Saya tak pernah tengok lagi lah toilet rumah orang ada tisu, letak tisu, kan? Setakat ni lah. Rumah saya pun tak ada kat lah kalau tuan-tuan pergi pun. Cuma nak bagi tahu apa, kalau letak bagus. Sebab apa? Dia sebut kat sini, wa yusannu jam'u bainahuma. Sunat untuk kita gabung keduanya. Dia ada 3 level. Dia ada 3 level cara nak istinja. Level yang paling terbaik ialah kita gabungkan air dan juga tisu. Okey, kita ambil tisu lah, senang terus, kan? Dia sebenarnya batu. Yang biasa disebut batu lah. Kita ambil batu ni, zaman kita nak pakai boleh, kan? Tuan-tuan ambil lah batu lah, batu mana-mana, kan? Ambil, pakai. Tapi pakai batu, kemudian pakai air. Itu yang terbaik, itu yang paling baik. Jamak. Okey. So kalau rasa tak nak, tapi habis tu batu tu takkan nak letak, nak buang dalam toilet pula, kan? Pecah pula toilet tu. So nak buat macam mana? Cuci balik lah, bawa lah. Cuci. Banyak kerja lah. Banyak kerja. Tu kita guna tisu lah, paling senang. Okey. So ambil tisu. Nak pakai macam mana? Bukan basuh pakai air, lepas tu baru pakai tisu. Itu nak lap. Tak, kan? Pakai tisu dulu. Okey. Pakai tisu dulu untuk supaya apa? Supaya tangan kita tak kena najis. Tu benda paling besar ni. Kenapa disunatkan untuk gabung tu? Supaya tangan kita tak kena najis. Okay. So kita ambil satu tisu, kita lap dulu, kan? Lap. Dah tak ada. Walaupun sekali je cukup, tak ada masalah. Kalau nak gabung lah. Kalau tak nak gabung, nanti dia kena sapu minimum 3 kali. Dia akan sebut kat syarat kat bawah ni. Cuma kalau kita nak gabung, cara ni apa? Kita sapu je. Sekali ke 2 kali tak kisahlah. Kita tengok dah tak ada dah najis tu, baru kita guna air untuk hilangkan saki-baki, bau dan apa lekik-lekik tu semua. Baru guna air. Itu cara yang terbaik. Cuba amalkanlah, Okay, itu cara yang terbaik. Baik. Walau bijamidin mutanajisin, dia kata sunat untuk gabungkan bainahuma, di antara keduanya, iaitu air dengan batu. Walau bijamidin, walaupun dengan benda keras, benda yang solid mutanajis. Benda yang solid tu mutanajis.
Walaupun sebab nanti kita akan cuci juga guna air. So tak ada masalah. Itu kalau nak guna air. Kalau tak nak guna air tak boleh. Tak boleh lah, dia memang syarat kena suci. Tapi kalau nak guna gabung dua-dua boleh guna yang even yang mutanajis pun tak ada masalah. Okey. Boleh? Duna masalah basahat walaupun dengan tanpa 3 kali sapuan. Sebab nanti dia akan sebut syarat dia minimum kena 3 sapuan. Tapi sebab nak gabung tak payah 3 sapuan. 2 pun boleh, 1 pun tak ada masalah. Kita just gunakan tu untuk mengurangkan najis yang ada pada kita supaya tangan kita tidak berlumur dengan najis. Okey, tangan kita tidak berlumur dengan najis. Itu. Sebab itu tuan-tuan, suka benda ni kita boleh jadikan benda tu sebagai amalan lah. Kan? Benda tu boleh jadi amalan. Sebab ni afdal maksudnya apa? Dapat pahala lebih lah. Betul tak? Sebab kita tengah buat benda wajib, benda ni dapat pahala. Kan? Benda ni dapat, sebab bila sebut wajib tu maksudnya apa? Dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Sebab kalau kita tak buat dapat dosa. Jadi kalau buat dapat pahala? Dapatlah pahala. Semua benda ni dapat pahala. Bila dia sebut semua benda ni kan, dapat pahala? Ya, dapat pahala. Sebab tu ada ustaz, mungkin tuan-tuan, dia ada mengajar banyak agak kat Putrajaya ni, Ustaz Azhar Ramli. InsyaAllah kan, alim. Saya suka dengar kuliah muamalat dia, cuma lama lah. Dia syarah tu panjang kan, Masya Allah. Tapi bagus, syarah dia tu bagus. Sebab dia tekankan, bila kita berjual beli kan, kita membeli mengikut hukum syarak, kita dapat pahala. Sebab kalau kita beli tak ikut hukum syarak kan dapat dosa. Jadi kalau ikut hukum syarak, cukup syarat-syaratnya, kita dapat pahala. Jadi ramai orang tak ambil perhatian pun kan. Kita beli tiap-tiap hari, kita tak perasan pun bahawasanya benda tu satu ibadah. Kita membeli dengan mengikut syariat tu satu ibadah. Ya kan? Satu ibadah, dapat pahala. Sebab kalau beli dengan tak ikut syariat kan dosa. Hukum jual beli tu tak sah. Ada bahkan jual beli tu yang haram, maka dosa. Jadi kalau kita ikut syariat takkan tak dapat pahala pula. Simple je. Macam mana yang Nabi sebut kan. Nabi kata apa? Nabi kata kamu bersama dengan isteri kamu tu sedekah kan, dapat pahala. Sahabat kata, ya Rasulullah, takkan bersama dengan isteri pun dapat pahala? Ya Rasulullah kata, kalau berzina dapat dosa? Dapat. Jadi kalau bersama dengan isteri takkan tak dapat pahala pula? Buat benda yang halal. Jadi kita kena faham perspektif tu. Bila kita mengikuti syariat, walaupun pada benda yang kita buat tiap-tiap hari lah, mandin apa ni, benda yang kita, benda basic kehidupan ni, tetap kalau kita buat tu dengan ikut syariat, maka ada pahala dia. Okey, ada pahala dia. Baik. Kemudian dia kata, jadi itu yang terbaiklah, gabung. Fa in iqtasara ala ahadihima, tapi kalau kita niat untuk ikhtisar. Ikhtisar ni apa? Ikhtisar ni maksudnya kita nak berpada dengan salah satu. Ikhtisar. Kita nak berpada, tak nak buat dua-dua lah, salah satu je. Air atau batu. Boleh tak? Boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Guna air. Sebab tu dia kata fal ma'u afdal. Guna air afdal kecuali dalam dua masalah. Okey. Guna air lebih afdal kecuali dalam dua masalah. Kenapa guna air lebih afdal? Kerana air akan menghilangkan dua benda. Pertama, dia akan menghilangkan ain najis. Ain najis ni apa? Zat najis tu. Maksudnya kalau kita berak, tai tu, dia akan hilangkan tai tu. Pertama, kalau kencing, dia akan hilangkan air kencing tu. Pertama. Yang kedua, dia akan hilangkan kesan najis. Iaitu apa? Bau. Kan? Lekik-lekik tu. Yang tu tisu tak boleh hilangkan. Tisu boleh hilangkan bau? Tak boleh. Jadi air dia boleh hilangkan dua-dua. Tapi kalau kita nak guna batu atau tisu je, boleh tak? Boleh. Cuma dia akan hilang ain saja. Dia tak hilang dia punya asar, kesan tu tak hilang. Okey, kita tak selesa lah itu orang Melayu. Tapi kalau kita kena kat tempat-tempat yang tak banyak air, benda dia praktikal lah. Contoh pergi kat China ke apa kan, tandas dia mana ada air. Betul, kat Eropah ke apa, ni dia bidet dia tu mana ada air kan. Tak payah jauh-jauh lah. Saya pergi ada satu mall dekat KL tu. Saya tak tahu Putrajaya setakat ni tak jumpa lah. Tapi kat KL tu saya ada jumpa lah. Toilet dia ada 5. Satu toilet je ada air. Yang lain semua tak ada. Yang lain semua tak. Saya kata apa hal tak ada air pula ni. Dia memang untuk accommodate accommodate Chinese people lah kan, yang non-Muslim.
Okey, sebab yang datang situ pun ramai saya tengok Chinese lah. Orang Melayu tak ada. Macam mana saya tersesat situ saya pun tak tahu lah. Kan? Tu pun payah agak. Okey. Jadi memang dia tak bina untuk orang Islam lah. Memang orang kafir juga lah yang bina kan. Kalau orang Islam mesti dia faham nature kita orang Melayu kot. Kan awak buat kat Malaysia untuk guna air lah. So maksudnya dia memang bukan buat untuk orang Melayu lah. Tapi ada surau. Adalah surau. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi susah. Jadi ketika tu dah macam mana pula kan. Jenuh lah pergi bawa botol. Kan. Tadar dekat sinki tu mau masuk. Sebab nak tunggu toilet yang satu tu beratur panjang lah. Kan. So terpaksa lah. Jadi ketika tu praktikal lah. Pakai tisu. Tapi kita macam mana pun yelah payah kan. Cari air juga. Tapi cubalah. Cuba. Jadi sebab tu kita kata tadi afdal untuk kita guna air kecuali untuk dua orang, dua situasi. Pertama, orang yang dia tak yakin dengan hukum ni. Dia tak yakin dengan hukum ni. Dia kata betul ke ni boleh ni? Dia tak yakin. Jadi untuk menghilangkan ketidakyakinan dia lebih afdal guna batu atau guna tisu. Yang kedua, untuk orang yang mana dia tak selesa dengan hukum ni. Satu tak yakin, satu lagi tak selesa kan. Jadi kita tak nak, dia tak nak buat, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Kalau ada pilihan, of course. Tapi dia rasa tak selesa dengan hukum tu, syariat tak nak buang ketidakselesaan itu, maka dia kena buat juga. Lebih afdal lah, bukanlah dia kena buat, tapi lebih afdal. Maksudnya dia dapat pahala lebih. Alright. Baik, selesai. Okay, boleh? Jadi tingkatan dia 3. Pertama gabung, yang kedua air, yang ketiga ialah guna tisu atau batu tadi. Okey. Itu last lah. Tapi bila kita nak guna batu ataupun tisu ni, dia ada syarat. Sebab apa? Asalnya memang kena guna air. Pakai batu ni dia ialah kita panggil kemudahan yang diberi oleh syarak, rukhsah. Ni macam solat jamak qasar lah. Solat asalnya kena solat dalam waktu dan kena solat 4 rakaat. Tiba-tiba kita nak ringkaskan jadi 2. Maka ringkaskan ni dia ialah optional. Dia optional datang dengan condition. Dia datang dengan syarat-syarat. Dia tak boleh semua orang boleh ringkaskan sembahyang, tak boleh. Okey, dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Itulah nanti kita belajarlah dalam bab jamak qasar. Tapi di sini sama juga, asal kena guna air, tapi syarat faham. Sebahagian orang, terutama negara-negara Arab ke kan, Afrika, air susah nak dapat. Kan, air susah nak dapat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bukan air je kan, semua benda susah. Kan. Elektrik pun kena beli. Kan, elektrik kena beli, air kena beli. Kan, air tangki rumah tu kena beli. Kita ni memang dia masuk je, kita je tak bayar bil kan. Itu kita lah. Tapi dia masuk terus. Yang ni kalau kau tak beli, tak adalah. Beli berapa banyak lah kan. Jadi sebab tu dia orang mandi 3 hari sekali. Kan, 3 hari 4 hari sekali. Ish, tuan-tuan macam mana? 3 hari sekali mandi, okey. Oh, payah tuan-tuan. Kan. Saya ni sehari 3-4 kali mandi kan. Dululah zaman kerja adalah sehari sekali mandi. Tapi at least kena mandi jugalah pagi tu kan. Tak mandi kita ni pening kepala. Tak ada kan negara-negara tu 3-4 hari sekali. Kadang-kadang seminggu sekali. Memang nak kena jimat. Yelah, air nak guna untuk basuh pinggan, basuh ni. Memang dia air tangki. Dia memang air tangki rumah kita. Bukan. Memang kena belilah. Dia akan datang, lori tu akan datang, baru beli. Jadi kalau nak mandi apa semua ni kira option lah. Nak wuduk, nak minum apa semua tu air yang sama. Sebab tu kita ni kena bersyukur banyak lah tuan-tuan. Betul? Kita bersyukur banyak. Kalau tak reti nak bersyukur tu cuba pergilah. Kena pergi kat negara-negara tu kan. Baru kita rasa alhamdulillah. Wallahi saya bila pergi kan Mekah, Madinah, even Mekah, Madinah lah, masya-Allah, dia spiritual kan. Tetapi dari sudut kemudahan semua subhanallah kan, alhamdulillah. Kita pergi kan dari Madinah nak pergi Mekah kan, tengok R&R dia macam mana. Tengok R&R kita, subhanallah kan, jauh beza. Betul? Jauh beza. Ya memang subhanallah lah. Kita ni alhamdulillah. Kita kena bersyukur lah. Kita kena bersyukur. Walaupun ada banyak benda yang kita boleh tambah baik, tetapi ada banyak benda yang kita patut syukuri. Okey, ada banyak benda yang patut kita syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Kemudian dia kata wasyartul hajar. Ni syarat penggunaan batu ataupun tisu ataupun yang sama waktu dengannya apa dia? Pertama, alla yajifan najas. Jangan najis tu dah kering.
najis tu belum kering. Sebab kalau dah kering, kita pakai tisu, dia tak tertanggal. Dia keluar sikit je kan. Tetapi saki baki tu ada lagi. Tak boleh. Dia nak sapu tu ketika dia tengah basah. Okey, nak sapu tu ketika dia tengah basah. Tu pertama. Yang kedua, wala yantaqila. Dan jangan najis tu dia dah berpindah. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Najis ni bila dia keluar, dia akan berhenti kat satu tempat. Contohlah kita kencing kan. Kencing. Tirisan yang terakhir tu dia tak akan jatuh. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti kat kemaluan kita. Betul tak? Kat sini. Katalah dia duduk kat sini. Kemudian kata kita nak pergi ambil pipe tu, dia bergerak. Dia bergerak. Ataupun kita nak ambil tisu tu, dia bergerak. Bila dia dah bergerak, setelah dia dah berhenti, dah tak boleh pakai tisu. Kena pakai air juga. Tu maksud dia. Boleh? Sebab tu dia ada syarat lah. Syarat dia panjang sikit. Syarat dia banyak. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yatra'a alaihi najisun akhar. Jangan ada najis, jangan dia tidak bercampur ia najis yang keluar daripada kemaluan kita tu dengan najis yang lain. Jangan. Contoh macam mana kita kencing tu pergi kat tempat kita kencing dan kita buang air besar. Kencing tu pergi kat tempat buang air besar. Tu dia mengalir meleleh kan. Maka ketika itu dah tak boleh dah, air yang tempat buang air besar tu tak boleh guna. Tak boleh guna tisu lah, tak boleh. Kena pakai air juga. Okey, tertentu kena pakai air. Sama juga yang dekat kemaluan hadapan tu pun tak boleh juga pakai tisu sebab dia dah keluar sempadan dia. Okey, so dia kena pakai air juga. Kalau nak pakai tisu just untuk kurangkan tak ada masalah macam tadi, gabung kan. Tu tak ada masalah. Tapi nak pakai tisu semata-mata tak boleh. Kemudian wala yujawizu safhatahu wa hashafata. Janganlah dia melepasi safhatah. Safhah ni di sini dia terjemah birai lubang dubur. Saya tak tahu terjemahan apa yang terbaik lah. Tetapi dia macam ni. Kawasan ni, maksud safhah ni ialah kawasan yang tertutup ketika kita berdiri dan terbuka ketika kita jangkung. Itu kawasan tu. Okey, yang menutupi lubang punggung kita tu, ketika kita duduk cangkung dia terbuka. Ketika kita berdiri dia tertutup. Tu kawasan tu. Jangan lepas dari kawasan tu. Kalau kita cirit, terlepas keluar sampai luar daripada area yang tu, maka dah tak boleh guna tisu. Kena guna air juga. Itu maksud dia. Boleh faham? Itu safhah. Wa hashafah ni kepala zakar. Untuk kencing lah. Jadi kalau kencing tu dia dah keluar daripada kawasan. Dia dah keluar daripada kawasan. Dia tak bergerak pun, tapi dia first keluar tu dah terkeluar daripada kawasan ni. Luar daripada kepala zakar tu, maka dia tak boleh guna air juga. Kalau orang perempuan, dia keluar daripada bibir labia minora dia tu. Dia keluar lebih daripada tu, kira apa? Kira dah kena guna air juga. Okey, boleh ya? Wala yusibuhu ma'un. Ni. Najis tu tak kena air. Jadi kalau pakai tisu basah kan dah kena air. Jadi kalau nak pakai tisu saja. Okey, dia tak boleh kena air. Jadi bila masalah tisu basah ni dia ada air. Dan ini masalah untuk baby lah. Orang selalu cuci najis baby dengan tisu basah. Tak suci lagi. Dia hanya mungkin dia buanglah air najis tu, tapi budak tu masih bernajis. Dia kena guna air juga. Okey, dia kena guna air juga. Tapi kalau nak guna tisu pun tak boleh ke, sebab bila baby tu katalah dia berak kan, biasanya kena dah habis punggung-punggung semua tu kan. So memang kena guna air lah. Just guna tisu basah tu untuk kurangkan najis tu, kemudian guna air. Air susah nak cari ustaz, tak apalah, on the way tu kan. Sebab dia kata tadi kan, dia tidak wajib fauran, dia tak wajib serta-merta. So dia bolehlah tangguhkan. Dia just basuh dulu, lap dulu dengan tisu basah, tapi nanti dia kena lap dengan tisu, kena basuh dengan air juga. Okay? Dia kena basuh dengan air juga. Cuma kena jagalah. Kalau dia semayang, dia tak boleh angkatlah baby tu. Sebab budak tu tengah najis lagi. Kalau dia angkat, solat tak sah. Nangis macam mana, kuat macam mana budak tu pun tak boleh angkat.
Tapi kalau kita dah cuci betul-betul, kita nak dukung dia time sembahyang boleh, tak masalah. Yang penting jangan lebih lah pergerakan kita daripada 3 kali pergerakan besar kan. Jangan sampai 3 kali pergerakan besar. Itu je lah. Okay. Tapi kena pastikan bahawasanya budak tu dah suci lah. Pastikan. Okay. Kemudian dia kata, wa yakunu bi thalathi masahatin. Dia mesti kena dengan 3 kali sapuan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sapu sekali dah suci, wajib sapu kali kedua dan ketiga. Wajib. Betul? Ataupun sapu 2 kali dah bersih dah, kena wajib. Yang ketiga tu wajib juga. Still kena sapu. Dia tak memadai. Minimum kena 3. Tapi kalau 3 tak hilang lagi najis, tu dia sebut fa illam yanqal mahal wajibal inqa'u. Jika tidak suci maka wajib dilakukan sehingga suci. Tambahlah 4, 5, 6, 7. Dah suci, okey. Kalau 8 sunat ganjilkan. Maksudnya kalau habis tu dekat genap nombor 4, 4 sapuan kali ke-4, sapu kali ke-5. Sapuan kali ke-6, sapu kali ke-7. Macam itulah. Okey, sunat ganjilkan. Okey, selesai. Sebab tu disebut wa yusannul itar, disunatkan mengganjilkan bilangan. Tapi minimum tu 3. Minimum 3. Okey, minimum sapu tu 3. Wasti'abul mahalli bil hajar, menyeluruhkan batu di tempat sapuan. Sapu betul-betul. Okey. 360 seluruh tu. Baik. Wal istinja'u bil yasar, guna tangan kiri untuk istinja. Wa i'timadu 'ala al wusta fi duburi in istanja bil ma, dan dia menekan di bahagian dubur dengan jari tengah jika beristinja dengan air. Tapi bukan korek, dia tekan je. Okey. Wa i'timadul isba' al wusta fi dubur in istanja bil ma li'annahu amkana. Okey, dia tekan saja sikit. Kok ada sakit baki kan, tekan sikit. Dia tak perlu korek. Okey, tak perlu korek. Kemudian wa taqdimul ma' lil qubul, dan mendahulukan air untuk membasuh kemaluan hadapan. Kalau guna air. Kalau guna batu, mulakan kemaluan belakang. Okey, mulakan kemaluan belakang. Wa taqdimuhu 'alal wudu', dan mendahulukan istinja sebelum wuduk. Jadi boleh tak istinja lepas ambil wuduk? Boleh saja. Cuma waktu tu tak boleh nak pegang lah. Kalau pegang batal lah pula. So pakai belakang tapak tangan ke kan, ataupun tembar je ke, tak kisah kan. So yang penting suci. Dia tak wajib pun gosok kan. Yang penting suci. Wadalku yadihi bil ardi, dan menggosok tangan ke tanah. Thumma yaghsiluha ba'dahu. Ini kalau kita istinja kat luar lah. Kalau istinja kat rumah tak payahlah pergi gosokkan lantai pula rumah, toilet tu. Ni cerita kalau istinja kat luar rumah. Okey, kita buang air kat luar rumah kan, dekat kawasan lapang ke kat dalam hutan, maka yang tu sunat untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sapu. Kemudian apa tu? Wa nad'u farjihi wa izarihi, dia merenjiskan air di kemaluan dan kainnya. Wa nadahu farjihi wa idharihi, dia nadah, dia renjis. Supaya apa? Supaya nak elakkan daripada was-was. Tak nak nanti dah jalan-jalan, apa basah-basah ni kan, dia mula was-was, ni kencing ke apa ni kan, ke air basuh tadi ni, was-was. Jadi awal-awal tu kita renjis terus untuk elakkan was-was. Wa ayyaqula ba'dahu, dan dia membaca doa selepas daripada itu. Apa dia? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hati aku daripada kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah, peliharalah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Ini doa yang sangat baguslah tuan-tuan untuk kita hafal. Okey, sebab di sini ialah kita nak menyuci, seperti mana kita nak sucikan tubuh badan kita, kita nak biar Allah Ta'ala sucikan juga hati kita. Dan kita nak Allah Ta'ala suci hati kita. Sebab apa? Munafik ni masalah kan. Innal munafiqin darkil asfali minan nar kan. Tempat dia tempat yang paling bawah sekali dalam neraka. Lagi bawah daripada orang kafir. Kan? Lagi bawah daripada orang kafir. Orang kafir at least dia kafir lah kan. Kita tahulah dia kafir. Tapi orang munafik ni dia menipu orang. Kan? Khianat. Kan? Nipu orang. Dia kata dia Islam sedangkan dia tak Islam pun, dia kafir.
Kan tu masalah. Okey, sebab tu kita minta sangat. Sebab tu even sahabat kita ni kena takut. Kita ni jangan rasa selamat. Saya ni tak munafik kot. Kan? Jangan rasa selamat sangat. Sebab apa? Even sahabat, kibarus sahabat, sahabat Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia takut. Dia takut. Dan dia sentiasa tanya kepada Sayyidina Huzaifah. Ini orang yang Allah Ta'ala dah janji kot. Dah janji apa? Dah janji dengan syurga. Kan? Dia ni siapa? Bapa mertua Nabi SAW. Kan? Dah dijanji dengan syurga. Dia ni ahli Badar. Dia ni ialah Badriyin. Dia ni ialah ahli Bayatul Ridwan. Dia ni ialah orang yang hijrah, muhajirin. Semualah. Memang orang panggil apa? Dah dijamin atas jaminan lagi kan masuk syurga. Tapi even Sayyidina Umar takut. Wahai Huzaifah, aku ni munafik tak ni kan? Nak tahu. Kan? Nak tahu dulu nama munafik ni. Nak tahu sebab apa? Bukan nak kisah orang lain tu sangat. Nak tahu aku ni termasuk tak nama munafik. Sebab Sayyidina Huzaifah yang pegang nama-nama munafik ni, Nabi bagi tahu. Kan? Jadi kita kena ambil sikap Sayyidina Umar lah. Kan? Sebab orang yang orang yang merasa selamat daripada makar Allah Subhanahu Wa Taala ini orang yang tertipu. Antara dosa ialah apa? Dosa merasa selamat daripada makarullah. Kan? Kita merasa selamat daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang kita kena hati-hati. Memang kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangka baik, tapi kita kena takut. Kan? Kita kena takut. Hati-hatilah, bahaya. Kan? Bukan benda simple. Kita boleh diuji yang hingga terbalik, boleh tercabut iman kot. Berapa banyak kisah yang dikisahkan dalam kitab-kitab tasawuf kan, cerita macam mana daripada wali jadi kafir. Kan? Ujian kita ni dah lah wali pun tidak kan, kuali je lebih kan. Tapi kita rasa macam selamat daripada tipu daya syaitan, daripada ni kan. Oh, bahaya. Jadi sebab tu kita kena saya ni macam mana ni kan. Saya semayang lah, tapi saya takut ni Allah Ta'ala tak terima semayang saya. Ada orang rasa bagus, saya ni ahli masjid kot, istiqamah setiap hari datang surau ni kan. Tak adalah, tak pernah kau tanya semua orang, sentiasa lah nampak muka saya kan. Tak pernah nampak muka mesti kat masjid lah. Tak pernah lah dekat ni ke dekat mall kan. Walaupun dekat, tak pernah saya jejak kaki tempat-tempat maksiat ni kan. Contoh kan. Jangan rasa selamat. Betul? Sebab tu doa kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dan pelihara, kita tak tahu kemaluan kita. Kita rasa macam selamat. Mana nak tahu. Kita tak kena uji. Kan? Kita tak kena uji. Saya ada saya punya instructor waktu saya awal masuk Petronas dulu. Cerita lama lah, 9 tahun lepas kan. Instructor saya tu bekas VP Petronas lah. Dia dah pencen, tapi dia jadi instructor. Untuk staff-staff baru ni, dia kena datang pergi kursus 3 minggu kan. Dulu lama, dulu 3 bulan kot. Zaman saya tu dah jadi 3 minggu, sekarang dah jadi 3 hari kot. Induction program kan. Induction program maksudnya macam sekolah tu orientasi lah. Orientasi, tapi company takkan, syarikat tak panggil lah orientasi kan. Dia panggil induction program. So waktu induction program tu saya punya instructor tu ialah bekas VP Petronas lah, VP MISC. So, dia cerita, dia kata kan, pernah sekali tu waktu dia nak deal lah, ada deal dekat US kan, meeting kan, nak deal project kan. Sampai kat bilik hotel dah ada perempuan tunggu dalam bilik dia tu. Dalam bilik dia tu, bukan bawa, tak. Dia masuk bilik tu dah ada perempuan siap tunggu dah. Dah ada perempuan siap tunggu. Yalah, dia siapa yang terlibat bisnes besar-besar tahulah, kalau kita bisnes jual balang tak nampak lah benda-benda lah ni kan. Tapi bisnes projek juta-juta ni, apa benda yang orang tak ulung kan. Yalah, saya pun tak ada pengalaman lah. Kita minta jauh lah kan. Sebab tu dalam doa apa, surah Waqiah tu kan, antara doa yang diamalkan oleh para habaib kan, kita minta apa? Allah Ta'ala jauhkan kita dari benda yang haram dan alihkan orang-orang yang terlibat dengan benda ni daripada diri kita. Tak nak, jangan jumpa lah.
Sebab jumpa takut kita tak boleh nak tahan dengan dia punya masalah, godaan ni kan. Kita tengok orang, apa benda lah buat maksiat ni. Kita tak duduk tempat dia. Takut kita lagi teruk dia. Betul? Apa ni orang ambil rasuah? Kita ingat 2-3 ribu. 2-3 ribu boleh lah. Kalau 2-3 juta, kalau 200-300 juta, saya sembang dengan ramai orang kata, kan, projek memang 200-300 juta. Nak kata apa? 200-300 juta tu bukan projek, duit yang nak masuk ke dia tu. Kan. Tu kan. So moga Allah Ta'ala jaga dia. Sebab tu kita minta Allahumma hassin farji minal fawahish. Jaga kemaluan kita ni daripada fawahish, daripada benda-benda yang tercela ni, benda-benda yang keji, benda-benda yang hina ni. Okey? Ya Arhamar Rahimin. Ya, dunia ni tuan-tuan, payahlah. Betul tak? Payah. Sebab tu kita kena banyak doa. Kan? Doa minta petunjuk. Antara doa yang sentiasa Nabi, doa yang paling banyak Nabi ulang apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Okey. Itu doa bagi orang yang dalam perjalanan nak taubat, pada maqam permulaan dia untuk tahqiqun niyah, untuk mentahqiqkan niat dia untuk taubat, untuk berubah kan. Banyak akan baca doa tu. Dan itu pun memang disebut antara doa yang paling banyak Nabi baca. Kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit. Sentiasa banyak baca. Ketika sujud, ketika apa pun, banyak baca. Memang kita kena minta ke Allah tetapkan kita ni dalam agama. Takut tuan-tuan. Betul? Takut. Kan? Kita ni alhamdulillah kita duduk dalam komuniti yang baik-baik kan, orang-orang soleh kan, semua pun orang kaki surau, kaki masjid. Ini Allah Taala yang atur. Kan? Wallahi, ni Allah Taala yang atur. Kalau Allah Taala letak tuan-tuan ahli dunia, memang tuan-tuan tak nampak dah kat sini. Betul. Saya pun kalau fikir balik, tak, Allah Ta'ala cenderung ke hati kita. Kalau tidak, saya ni pun entah kat mana-mana dah sekarang kan. Saya cuma tak dapat assignment luar negara je dulu. Waktu Petronas dulu, harga minyak dah jatuh. Alhamdulillah lah kan. Dari sudut tu lah. Kalau tidak, entah mana-mana kat saya ni. Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala jumpakan orang soleh, Allah Ta'ala jumpakan ahli ilmu. Kita punya kecenderungan dengan ilmu, kita punya kecenderungan duduk dengan ulama, dengan orang-orang soleh. So, alhamdulillah. Kalau ikut nafsu, lebih jadi orang kaya kan. Bukanlah tak boleh jadi kaya, tapi maksudnya kaya macam mana? Betul. Dan sesuatu tu. So kita berhenti dulu tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambung pada bab berkenaan dengan mandi wajib. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang Allah, kurang tu datang kepada saya sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.